Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang Ustaz kasihi pelajar-pelajar tahun 4 Sekolah Rendah Islam Ar-Rahman sekalian. Okey, baik. Ustaz harap pelajar-pelajar sihat selalu di samping keluarga tersayang dan solat jangan tinggal, dan yang paling penting puasa kena penuh PKP. Okey, baik. Jadi untuk pengajaran pada minggu ini Ustaz akan masuk tajuk Asmaul Istifham. Okey, sebelum tu Ustaz nak awak buka dulu buku teks bahasa Arab awak. Okey, kita pergi dulu pada buku teks. Okey, ini buku bahasa Arab awak. Okey, kemudian buka muka surat 26. Okey. Iftah fi safha 26 26. Okey, kemudian kita pergi kepada tajuk Asma'ul Istifham. Okey, maaf Ustaz tak boleh nak tunjuk muka Ustaz. Sarankan kepada pelajar-pelajar sahaja. Okey, kita terus tanpa buang masa, kita terus pergi kepada contoh-contoh kata tanya ataupun Asma'ul Istifham yang terdapat dalam buku teks bahasa Arab awak ni satu persatu. Okey. Jadi Ustaz nak awak terjemahkan setiap kata tanya ataupun Asmaul Istifham ni yang terdapat di dalam buku awak. Okey, kita tengok contoh satu persatu. Okey. Jadi dalam video ni Ustaz akan ajar cara sebutan dan juga maksud, dan Ustaz harap pelajar dapat terjemahkan dalam buku teks pelajar-pelajar sekalian lah. Okey, baik. Okey, yang pertama kita sebut sebagai, okey, Ustaz akan baca ke kanan melalui ke kanan. Okey, baik. Yang pertama kita sebut sebagai limaza. Okey, apa yang dimaksudkan dengan limaza? Limaza ialah kenapa. Okey, kenapa. Kalau contoh dalam ayat bahasa Melayu kita sebut kenapa awak menangis, kenapa awak belajar. Okey, itu dalam contoh, itu contoh ayat dalam bahasa Melayu lah. Kalau dalam bahasa Arab kita boleh sebut limaza anta tadhak, kenapa awak ketawa. Okey, itu contoh. Okey, baik. Kita pergi contoh Asmaul Istifham yang kedua ialah maza. Okey, maza. Apa yang dimaksudkan dengan maza? Maza apakah? Okey, maza apakah? Okey, yang ketiga man. Man yang dimaksudkan dengan man ialah siapa. Okey, man ialah siapa. Okey, seterusnya yang keempat, ma. Apa yang dimaksudkan dengan ma? Ma ialah apa. Ma ialah apa. Okey, kemudian ayu. Okey, ayu cara sebutan dia. Ayu. Apa yang dimaksudkan dengan ayu? Ayu ialah yang mana. Okey, contoh kalau awak selalu, contoh kalau kita timbulkan satu soalan lah. Okey, yang mana satu, yang manakah warna kereta itu? Yang mana satu warna kereta itu? Ataupun yang mana buku saya? Yang mana satu pensel saya? Yang mana satu buku saya? Yang mana satu kucing saya? Okay. So orang Arab dia akan guna istilah ayu kalau dia nak persoalkan sesuatu lah. Okey, baik, itu ayu. Okay, kita terus kepada kam. Okey, apa yang dimaksudkan dengan kam? Okey, kalau kam dalam bahasa Melayu kita terjemahkan sebagai berapa. Okey, berapa, ataupun digunakan untuk jumlah bilangan lah. Okey, contoh kita ambil okey, berapa. Okey, kam berapa. Kam berapa bilangan kerusi itu? Kam adat al-kursi. Contoh berapa bilangan kursi, berapa jumlah kursi itu. Okey, kam berapa. Contoh Okey, seterusnya. Okey, baik. Seterusnya hal adakah. Okey, hal adakah. Okey, kemudian kaifa bagaimana ataupun bagaimanakah.
Kemudian aina di mana, aina di mana, aina di mana. Okey, dan yang terakhir ialah bil mata. Okey, mata. Mata. Apa yang dimaksudkan dengan mata? Bukan mata manusia, bukan mata kucing ke mata apa. Okey, mata ialah bilakah. Okey. Yang dimaksudkan dengan mata ialah bilakah. Okey, baik. Habis untuk contoh-contoh asmaul istifham yang ustaz telah bacakan pada pelajar-pelajar semua. Okey. Kemudian kita terus pergi kepada jenis-jenis asmaul istifham. Okey, kalau awak perasan dekat dalam buku teks awak ni, kat bawah sekali tu, dekat zid maklumatika tu, apa maksud zid maklumatika tu ialah maklumat tambahan. Maklumat tambahan tentang asmaul istifham ini. Dia dah klasifikasikan ataupun dia dah kelaskan, dia dah khususkan setiap jenis asmaul istifham ini. Kita pergi jenis yang pertama. Kalau kita tengok man. Man tadi saya dah sebut, man maksudnya apa? Siapa. Siapa di sini dia dikategorikan ataupun dia khususkan untuk siapa? Lil akili. Apa yang dimaksudkan dengan lil akili ini ialah, saya lupa nak tulis maksud. Yang dimaksudkan dengan lil akili ini ialah orang yang berakal. Itu kalau dari sudut maksud dia lah, orang yang berakal. Tapi lil akili ni mestilah kita khususkan untuk siapa. Kalau kita nak tahu, mestilah untuk manusia. Ada tak orang tanya kucing, siapa nama awak kucing? Siapa nama awak kambing? Tak ada kan? Man, jadi siapa ni kita khususkan untuk manusia. Jelas? Baik. Baik. Kemudian ma. Ma, apa yang dimaksudkan ma? Ma tadi apa? Li ghairil akili. Kalau tadi lil akili. Lil akili, berakal kan. Bila sebut akal ni manusia je lah yang ada, mustahil haiwan semua ada. Baik. Kemudian li ghairil akili. Li ghairil akili, maksudnya tak ada akal lah. Yang tidak berakal. Yang tidak berakal. Yang tidak berakal. Kalau yang tidak berakal kat sini, kita boleh khususkan apa? Binatang. Binatang, benda. Sesuatu-sesuatu yang tidak berakal lah. Apa yang ada depan pelajar, kita sebut apa yang ada di hadapan pelajar-pelajar, yang apa yang pelajar tengok, maksudnya dia tak bukan dia tak hidup. Dia tak ada akal, dia tak boleh berfikir dengan secara yang waras. Contoh binatang kan, kita suruh dia contoh kucing lah, saya bagi kucing. Kucing dia makan ikan ataupun daging. Tiba-tiba awak nak suruh dia makan lembu. Makan lembu tu hidup-hidup. So tak boleh lah. Maaf kalau contoh Ustaz ni kasar sikit lah. Tapi contohlah Ustaz nak gambarkan kepada awak fungsi ma ni. Ma apa? Jadi persoalan yang timbul pada li ghairil akili ini ialah ma apa. So kita tuju kepada untuk yang tidak berakal. Contoh binatang ataupun benda. Contoh awak tengok binatang, awak akan tanya apakah itu ataupun apa tu. Contoh awak tanya mak awak lah. Awak tanya mak, apakah nama binatang itu ataupun apa dan yang ketiga kita sebut sebagai jenis yang ketiga untuk asmaul istifham ialah mata. Apakah jenis mata ni? Maksud mata tadi apa? Maksud mata tadi ialah bilakah. Bila? Bila nak sampai, bila nak makan. Bilakah? Dia tuju
jenisnya ialah lizaman. Apa yang nak maksudkan dengan lizaman ni? Okey, lizaman ni kalau kita terjemahkan dia sebagai untuk sesuatu keadaan ataupun sesuatu masa. Untuk sesuatu masa, kan? Suatu masa. Bila nak makan? Masa lah, kan? Masa bila awak nak makan? Macam tu. Masa bila awak nak berjalan? Bila? Okey, itu jenis dia lah. Okey, kemudian aina. Seterusnya aina. Aina tadi kita terjemahkan sebagai di mana. Okey, jenisnya apa? Lil makani, untuk tempat. Untuk tempat. Untuk tempat. Untuk tempat. Di mana awak tinggal, di mana awak makan, di mana awak tidur. Okey. Kemudian kam. Apa yang dimaksudkan dengan kam? Berapa. Betul? Tadi kita dah terjemahkan tadi. Berapa. Sekali lagi. Okey, jenisnya apa? Kam. Lil adadi, untuk bilangan. Dia tak boleh nak guna untuk masa. Tak boleh nak guna untuk tempat. Okey. Untuk bilangan. Okey, berapa. Tadi sudah. Kam berapa untuk bilangan. Lil adadi, untuk bilangan. Okey. Berapa harga telefon itu? Contoh, kan? Berapa harga telefon itu? Harga telefon itu 500. Nama pun untuk bilangan. Awak bilang. So guna nombor lah. Okey, baik. Kemudian kaifa. Seterusnya kaifa. Apa yang dimaksudkan dengan kaifa? Bagaimana. Okey, bagaimana. Tulisan saya ingat sikit. Whiteboard tak ada. Okey, lil hali. Jenisnya untuk lil hali, sesuatu keadaan. Okey, apa yang dimaksudkan dengan sesuatu keadaan? Okey, keadaan contohlah. Kan tadi ustaz dah terangkan kaifa ni kita tujukan untuk keadaan. Okey. Contoh kita nak tengok keadaan orang tu sihat ke tak. Jadi kita akan tanya, bagaimana tahap kesihatan awak? Bagaimana keadaan awak? Okey, itu yang dimaksudkan dengan lil hali, sesuatu keadaan. Okey, baik. Seterusnya hal. Okey, hal. Apa yang dimaksudkan dengan hal? Adakah. Okey. Hal adakah. Okey, baik. Seterusnya ialah hal. Maksud hal tadi kita terjemahkan sebagai adakah. Okey, jenisnya litasdiq. Okey, apa yang dimaksudkan dengan litasdiq ialah untuk pengesahan. Okey, untuk pengesahan. Okey, untuk pengesahan. Contoh, adakah awak akan pergi bercuti? Contoh, adakah awak akan pergi melancong? Jadi dia nak mengesahkan. Okey, kalau jadi bila orang jawab tu dia akan sahkan, ya, saya akan pergi melancong, ataupun tidak, saya tidak pergi melancong. Jadi dia sahkan ya ataupun tidak. Okay, itu yang dimaksudkan dengan litasdiq. Okay, baik. Kemudian jenis yang terakhir untuk asmaul istifham ialah limadza. Okay, apa yang dimaksudkan limadza tadi? Limadza. Limadza. Kenapa? Okay, jenisnya ialah lis-su'al anis sabab. Okey. Lis-su'al ani as-sabab. Apa yang dimaksudkan lis-su'al anis sabab? Lis-su'al ialah soalan ataupun persoalan yang berkaitan dengan sebab. Okey, yang berkaitan sebab. Contoh, limadza tadi maksud dia apa? Kenapa, kan? Okey, dia selalu timbulkan sebab lah.
Okey, ataupun selalu timbulkan persoalan. Kenapa kan? Kenapa awak tak datang kemari? Kenapa awak tak pergi sekolah semalam? Kenapa awak contoh, kenapa awak tak pergi sekolah semalam? Jadi sebab yang diberikan ialah saya tak datang ke sekolah semalam sebab saya sakit. Okey. Kenapa awak makan nasi? Okey. Saya perlu makan nasi sebab sebab kalau saya tak makan perut saya sakit. Okay, itu contohlah. Okay, boleh faham? Itu untuk sekadar maklumat tambahan tentang asmaul istifham ataupun jenis-jenis asmaul istifham. Okay, tentang jenis-jenis asmaul istifham. Jadi kalau pelajar tak tahu jenis-jenis dia, apa fungsi dia, pelajar boleh rujuk semula pada note yang terdapat di dalam buku teks awak ini. Okey. Jelas pelajar-pelajar? Selesai, Ustaz dah selesai jelaskan tentang tajuk asmaul istifham. Ustaz harap pelajar dapat rujuk, ulang kaji dan buat latihan dengan baik berdasarkan video yang Ustaz bagi ni. Okey, baik. Ustaz rasa sampai di sini saja penjelasan Ustaz tentang tajuk asmaul istifham. Terima kasih kerana sudi menonton dan meluangkan masa dengan video Ustaz ni. Okay, Ustaz harap dapat memberi manfaat kepada awak. Okay, jaga diri baik. Okay, selamat berpuasa dan solat jangan tinggal. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.